Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, summa ila arwahi anbiya'il mursalin wa awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin, ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله القائل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan masa kita, keadaan kita pada waktu ini, mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala serta mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, menjadikan kita manusia ataupun menjadikan hamba yang sebaik-baik hamba dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati yang sejahtera. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pertemuan yang lepas sampai pada muka yang ke-7 masih lagi kita membicarakan tentang At-Taubah. Pada pertemuan yang lepas, pengarang kitab ini Tajul Arus Al-Hadi li Tahdhib An-Nufus, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala, menyatakan bahawa tentang dia menekankan kepada kita pada menyatakan jadi binasa sebab memperbuat maksiat. Sebagaimana kita tahu bahawa kita tidak lekang ataupun tidak terlepas daripada melakukan maksiat. Yang terlepas adalah Nabi dan Rasul sahaja. Maka ada yang bertanya, bagaimana dengan para wali? Bagaimana dengan keturunan Nabi? Bagaimana dengan isteri Nabi? Bagaimana dengan para ulama? Mereka juga terdedah kepada maksiat. Cuma bezanya antara kita dengan mereka, kita sebagai orang yang awam ini, biasanya maksiat yang kita lakukan, kita tak nampak ia maksiat. Dan berkira-kira kita dengan maksiat itu kecil dan besar. Adapun mereka apabila melakukan maksiat, mereka segera akan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Para
ulama, para wali Allah itu, mereka itu kekasih Allah. Maka mereka itu sudah tentu mereka duduk di dalam maqam at-taubah. Kita sedang berusaha untuk mempelajari bagaimana nak menjiwai jiwa kita dapat menjiwai taubat. Macam mana kita nak menjadikan kehidupan kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak lupa untuk istighfar, dan kita tidak lupa untuk bertaubat kepada Allah setiap masa dan juga setiap keadaan. Maka dikatakan, pada menyatakan jadi binasa sebab perbuatan maksiat yang lainnya, ketahui olehmu bahawasanya maksiat itu membawa ia kepada mengubah janji antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya orang yang melakukan maksiat secara tidak sedar, orang yang melakukan maksiat, kita buat maksiat, sebenarnya kita telah mengubah janji ataupun memungkiri janji kita dengan Allah Ta'ala. Jadi bila memungkiri janji, mungkin ada yang bertanya, bila kita buat perjanjian? Kita buat perjanjian dengan Allah ketika di alam roh, alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Mungkin ada yang tanya, itu alam roh, ini alam dunia. Maka roh itu ada dalam diri kita, maka juga perjanjian itu tetap kita pegang sampai kita diambil oleh Allah Ta'ala, sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya roh kita salim, roh kita menjadi sejahtera. Yang sebab roh kita tidak menjadi sejahtera ini adalah disebabkan oleh berbagai hijab-hijab yang menutupi roh kita. Sebab itu ketika kita berada di alam arwah, semua sangat mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila roh kita masuk dalam tubuh kita ini, tubuh kasar kita ini, maka tertutuplah kita pelbagai hijab. Yang mana hijab tersebut hijab jasad kita, hijab diri kita. Juga ditambah pula dengan hijab nafsu, hijab syaitan, hijab ilmu kita, hijab ibadah kita. Semua itu menutup untuk roh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala dahulu ketika mana di alam arwah. Maka sebab itu roh kita ini sangat kering, ataupun roh kita ini sangat minta kepada kita supaya kenal kembali kepada Allah. Sebab itu orang yang lahir kemudian dia dipelihara oleh ibu bapanya daripada bukan selain daripada Islam, apabila dia mungkin umur dia 30 tahun sebagainya, mereka memeluk kembali kepada Islam. Kita lihat satu fenomena, orang yang peluk Islam ni dia akan menangis. Bila kita tanya dia, kenapa kau menangis? Beria macam budak-budak kadang-kadang menangis, teresak-esak. Bila kita tanya kenapa, kebanyakannya menjawab dapat hidayah. Sebenarnya rohnya dapat mengenal kembali Tuhannya. Rohnya dapat mengenal kembali Tuhannya, maka dia sangat rasa seolah-olah balik ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang anak yang kehilangan ibu, yang tak jumpa ibu, lahir-lahir ibu ayah tak jumpa, setelah 60 tahun misalnya, 30 tahun baru jumpa. Ketika itu akan sangat rindu itu dapat. Akhirnya dia sangat gembira sehingga dia menangis. Sebahagian ulama mengatakan roh ini apabila masuk dalam tubuh jasad Adam ini, dia tak kenal lagi Tuhannya, maka kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah supaya kita ini, supaya jiwa kita terarah untuk istiqamah, kenal kepada Allah. Maka cara nak istiqamah itu perlu dicas dengan amal ibadah. Kalau tidak beramal ibadah, contohnya tidak solat, maka tak kenal ia kepada Allah.
Bila tak kenal ia kepada Allah, semakin jauh, maka dia tidak menjadi hamba Allah. Sebagaimana kita biasa dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka orang yang melakukan maksiat, sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan, tidaklah seorang itu minum arak, merompak, mencuri, berzina dan sebagainya, melakukan maksiat secara umumnya, ketika itu orang itu tiada mempunyai iman, maknanya tidak beriman kepada Allah. Maknanya bila tidak beriman, sedangkan kita pada suatu ketika dahulu kita berjanji dengan Allah, kita beriman, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi kita tak menjadi satu kepelikan bila ada orang yang beriman, dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Iman kita ini kadangnya turun, kadangnya naik, tapi biasanya banyak turun daripada naik. Jadi sebab itu pengarang ini bersungguh-sungguh nak mengajar kepada kita supaya kita kenali keadaan kita apabila kita melakukan maksiat. Maka sedarlah, seolah nak katakan sedarlah wahai jiwa-jiwa yang telah melakukan maksiat kepada Allah, kamu telah memutuskan janji kamu dengan Allah Ta'ala untuk menjadi hamba-Nya dan membuka ikatan kasih sayang engkau antara Allah. Yang kedua ialah bukan sekadar mengubah janji, mungkir janji. Yang kedua, kita terputus daripada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang ni sangat-sangat bahaya. Bila Allah tak rahmat kita, apa saja kita buat tak menjadi faedah langsung. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan, aku dimasukkan di dalam syurga kerana rahmat Allah, bukan sebab aku Nabi, bukan sebab aku itu. Pada syariatnya begitulah, Nabi memang syurga lah tempatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa aku dimasukkan ke dalam syurga adalah kerana rahmat, bukan sebab ibadat, bukan sebab itu, bukan sebab itu. Ialah tuan-tuan, kalau kita tengok sebabkan ibadat, bagaimana dengan para sahabat yang suatu ketika dahulu mereka itu tidak beriman kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah, selang beberapa hari berperang, kemudian meninggal. Berapa banyak sangat ibadat dia buat untuk melayakkan dia masuk dalam syurga. Sedangkan kita hidup menjadi Muslim 70 tahun, semayang kita 70 tahun. Jadi kalau kita ukur pada ibadat, memang taklah. Sebenarnya adalah rahmat Allah Ta'ala itulah yang menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah. Maka sebab itulah, untuk menggapai kepada rahmat tadi, mesti kembali, yakni bertaubat kepada Allah. Maka bila bertaubat kepada Allah, kita mengikat tali kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melawan engkau akan suruhannya. Bila kita buat maksiat, sebenarnya kita melawan Allah. Sebagaimana kalau sebagai seorang bapa atau seorang ibu, anaknya menderhakai ataupun disuruh tak buat, begitulah kita mengingkari perintah Allah dengan kita melakukan kesalahan, kemungkaran, sehingga Allah murka kepada kita. Jadi melawan engkau akan suruhannya, dan mengikut engkau bagi nafsu engkau, bagi hawa nafsu atau bagi hawa anfus yang jahat, dan seterusnya ialah sebab maksiat itu kerana ikut hawa nafsu. Sebab itu sebagai ulama menyebutkan, apabila jiwa kita ini sepatutnya dikontrol oleh akal dan hati, yakni boleh disebut sebagai jiwa. Sebab ulama ini bila disebut tentang jiwa ni, bila menyebutkan tentang hati, maka sebahagian menyebutkan ada peringkat-peringkat yang utama, ada peringkat-peringkatnya. Dalam satu hadis qudsi menyebutkan, banaitu fi jawf ibni Adam, ada 7 ke 6, bermula daripada aqlun, qalbun, sadrun, fuadun,
Itu sebahagian ulama menyebutkan tentang lapisan hati kita. Lapisan hati ini adalah setiap orang daripada kita, manusia. Kita manusia, kita menggunakan apa? Di peringkat mana kita gunakan? Kita guna akal semata-mata ataupun kita tak guna akal. Sebab itu orang yang kafir, mereka dipanggil la yaqilun. Mereka ada akal sebab mereka manusia, tetapi mereka tidak menggunakan akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada akal, cerdik, pandai, ada PhD, ada profesor, tapi tak kenal Allah. Dengan akal pun dia tak mampu kenal Allah, makna dia termasuk orang yang la yaqilun, orang yang tidak mempunyai, orang yang tidak menggunakan akal. Bukan diterjemah orang yang tiada akal, sebab manusia Allah bagi akal, tapi dia guna fa'il kat situ. La yaqilun, mereka ada akal tetapi mereka tidak menggunakan akal. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan jin dan manusia menjadi bahan bakar kepada api neraka, Allah Ta'ala sebut apabila dimasukkan manusia dan jin itu ke dalam api neraka, laqad dara'na li jahannama kathiran minal jinni minal ins la yafqahuna biha lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mana manusia ni satu ketika Allah Ta'ala jadikan, bukan satu ketika, memang Allah jadikan manusia ini fi ahsani taqwim, kejadian yang sangat sempurna. Thumma radadnahu asfala safilin, Allah jadikan manusia itu sempurna. Sempurna pada apa? Ada akal, ada qalb, ada tadi kita sebut fuadun, sadrun, sarafun, lubbun, semua ada dalam Quran. Lapisan-lapisan ini sudah disebut dalam Al-Quran. Cuma kita kita hidup di dunia ini hanya kita guna akal saja. Kebanyakan kita hanya guna akal. Sebab itu kita tak mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya menggunakan akal, kita tak mampu untuk menjadi orang yang beriman. Karena orang yang beriman, dia menggunakan hati. Syarat orang yang beriman bukan sekadar guna akal, tetapi guna hati. Sebab itu beza antara kita dengan orang yang kafir adalah kita menggunakan hati. Kenapa guna hati? Kerana hati ini tempat fungsinya untuk memahami sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab itu Imam Ghazali menyebutkan al-aqlu lil ma'qulat. Akal ini dia punya levelnya hanya perkara yang masuk akal saja. Perkara yang berkaitan alam ghaibiyat ataupun perkara ghaibiyat ataupun sam'iyat tak mampu mereka untuk beriman. Sebab itu mereka tak percaya kepada yaumul qiyamah, tak percaya kepada Allah, yang mana Allah itu tidak nampak. Jadi kita orang beriman mesti level kita akal dan juga hati. Kalau semata-mata kerana kita guna akal, kita akan, kalau kita hanya guna akal dan akal kita pula tak mampu untuk mengenal Allah Ta'ala, maka Allah kata tadi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah kata, aku bagi hati kepada engkau, aku bagi akal, tapi akal engkau hanya sampai untuk boleh mengakali, tak boleh cukup untuk mengenal Allah Ta'ala. Maka Allah hukum kita. Makna kat sini tuan-tuan, Allah nak beritahu, kalau kita tak guna hati dengan betul, dengan fungsi yang betul untuk memahami Allah, mengenal Allah, Allah kata kamu akan masuk dalam neraka. Masuk dalam neraka. Zara'na li jahannam kathir minal jinni wal insi. Apabila dimasukkan manusia dan jin itu dalam api neraka, kerana disebabkan tidak menggunakan hati tadi, tidak menggunakan mata basirah, mata hati.
Ulaika kal an'am. Tengok Allah Ta'ala dimarah, Allah marah pada kita. Aku jadi kau ahsani taqwim, aku jadi kau manusia sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safil. Kemudian aku tukarkan daripada sebaik-baik kejadian tadi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asfala safilin, paling bawah. Sepatutnya paling tinggi, tetapi aku boleh tukar. Radadnahu asfala safilin, yang paling di bawah sekali. Yang paling menakutkan tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am, orang yang tidak menggunakan hati dia dalam kehidupan dia. Dia guna akal saja, tidak menggunakan hati. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, kerana ada akal tak guna. Ulaika kal an'am. An'am itu ulama mufassir mengatakan binatang ternakan. Kenapa dia bagi binatang ternakan? Mudah kita nak tengok. Kita boleh ada pengalaman dengan binatang ternakan ni. Betapa bodohnya binatang, tak ada akal. Bak kata guru saya, ayat dia kasar sikit lah, agak sentak juga. Dia kata antara ternakan manusia ialah babi, dia kata. Jadi dia kata lebih buruk kita daripada babi. Itu bahasa kasar, minta maaf tuan-tuan. Tapi peringatan Allah kepada kita ini sungguh-sungguh supaya kita berusaha untuk menggunakan hati. Jangan kita selesa menggunakan akal semata-mata. So hati perlu dihidupkan. Ihya'ul qulub, hati perlu dihidupkan, perlu difungsikan. Kita kena tahu fungsi hati kita. Ini kita tahu hanya fungsi akal saja. Fungsi akal kita gunakan, tapi hati kita tidak berfungsi. Maka hati kita sakit. Bila hati kita sakit, kita termasuk dalam golongan Allah sebut tadi. Kamu tak guna hati, aku masukkan kamu dalam neraka. Persoalannya macam mana nak guna hati? Maka Allah Ta'ala kata ulaika kal an'am. Bahkan Allah Ta'ala kalau kata kamu lebih teruk daripada balhum adall. Dahlah Allah kata kamu jadi sepatutnya manusia itu tempat yang paling mulia. Tapi kalau kamu tak guna akal dengan baik, kamu seperti binatang ternakan. Bahkan ada di kalangan kamu yang lebih teruk daripada binatang ternakan, termasuklah babi. Mana lebih teruk pada babi? Wal'iyahzubillah. Jadi Allah bagi tahu ni secara serius tuan-tuan. Ayat Quran ni bagi tahu pada kita supaya kita benar-benar mengambil perhatian. Pernah tak kita tanya, hati aku ni sudah dibangunkan, sudah difungsikan, ataupun masih mati? Kalau kita bicarakan tentang hati yang mati, hati yang sakit ni tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang akan mengangkat tangan mengatakan hati saya bersih. Tak ada seorang. Tak mungkin ada yang kata hati saya sehat. Tak ada. Kalau cek doktor tu sungguhlah kan, dia cek itu saya punya liver saya okey ustaz, itu liver tuan-tuan. Jantung saya itu jantung. Ini hati nurani. Orang Melayu kita sebut hati nurani. Kenapa dia panggil nurani? Nur. Hati ini tempat cahaya Allah limpahkan cahaya. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am, Allah kata awaman kana mayyitan fa ahyaynahu, awaman kana mayyitan fa ahyaynahu. Allah nak beritahu kat sini, cuba kamu tengok antara perbezaan dua perbezaan antara orang yang hidup dengan orang yang mati. Ada beza tak? Allah tanya. Sudah tentu ada bezanya. Maka Allah kata awaman kana mayyitan, orang yang dah mati, fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura. Orang yang mati hatinya, apabila Allah bagikan cahaya, wa ja'alna lahu nura, Allah masukkan cahaya di dalam hati orang itu, maka dia hidup. Fa ahyayna, maka hidup hati dia apabila dimasukkan cahaya. Sebab itu dipanggil hati nurani.
Hati nurani kita ini mesti dicas guna cahaya. Cahaya bukan cahaya lampu, tetapi cahaya yang khusus daripada Allah Subhanahu wa taala akibat daripada amal ibadat yang kita buat. Kita sembahyang ada cahayanya, kita mengaji Quran ada cahayanya, kita qiyamul lail ada cahayanya. Maka amal-amal ibadah yang memberi makan kepada jiwa kita semua akan memasukkan cahaya dalam hati. Semakin banyak kita beribadat kepada Allah, semakin terang hati kita. Bila semakin terang hati kita, kita boleh bezakan antara yang baik mana yang buruk. Sebab itu orang yang terang hatinya, apabila dia nak cakap sesuatu tentang orang, fitnah, maka bila cahaya itu terang, dia nampak betapa buruknya fitnah itu. Apabila seorang itu dia banyak ibadatnya dan ibadatnya mesti betul, maka Allah bagi cahaya pada dia sangat terang. Bila sangat terang, dia nak cakap perkara-perkara yang buruk pada orang, hatinya sangat nampak betapa buruknya apabila kita bercakap tentang orang. Dan selain daripadanya termasuklah maksiat. Betapa jeleknya, betapa hinanya maksiat kalau aku buat. Sebab apa? Hatinya terang. Sekecil-kecil dosa kecil itu pun dia boleh nampak. Seperti kalau surau kita ini tutup lampu semua sekali, tengah malam tutup lampu, handphone kita sebesar ini pun tak nampak. Tapi cuba kalau kita buka lampu, semua lalu pun kita boleh nampak. Menunjukkan dosa-dosa yang sangat kecil pun hati kita alert. Dia bagi awas. Dia kata ada tai cicak kat situ, kita tak pijak sebab ada lampu. Lampu itulah apabila dia masuk, cahaya itu masuk dalam hati kita, perkara-perkara dosa, hati cepat dia mengambil tindakan yang ni dosa, aku tak boleh buat. Tapi disebab macam mana, kenapa kita boleh melakukan maksiat juga? Sebab cahaya kita tak cukup terang, hati kita tak terang, malahan hati kita sebenarnya gelap. Kenapa gelap? Kerana bila suasana yang gelap ini, siapa duduk dalam keadaan zulumat, gelap, apa perkara yang apa yang boleh kita buat dengan kegelapan? Tak boleh buat apa-apa. Bayangkan dunia kita gelap, tak ada langsung lampu, cahaya tak ada langsung, apa boleh kita buat? Tak boleh buat apa-apa. Orang yang dekat sebelah kita pun kita tak nampak. Kalau kadang-kadang kita berlakunya kabus, Malaysia kena kabus satu ketika dahulu, sangat tebal kabus sehingga 1 meter depan kita pun tak nampak. Akhirnya kereta nak bergerak pun tak boleh, apa pun tak boleh nak buat. Betapa hati kita kalau tebal kabus itu, apa pun ibadat tak boleh buat. Jadi bila soalan datang, kenapa saya tak boleh nak beramal ibadat, kenapa kecenderungan hati saya susah nak beribadat? Sebab kabus tebal akibat daripada maksiat. Sebab itu pengarang ini mengajar kita supaya kita bertaubat. Kabus itu, kegelapan itu perlu dibuang, perlu dibersihkan. Dengan apa? Dengan taubat. Kalau kita bertaubat setiap hari, setiap waktu, kabus dan kegelapan, kehitaman itu sedikit demi sedikit, bila kita cuci lama-lama dia akan bersih juga. Tapi kalau kita biarkan dia, kita kata alah kecil je dosa tu, bukan banyak sangat, nanti pergi Mekah Madinah ampunlah dosa tu. Bila kita biarkan, semakin lama berkerak dia, bukan sekadar berkerak sehingga mendatangkan ketebalan kerak itu. Akhirnya kita buat apa? Apabila kuali kita dia punya bentuk kuali itu kalau dah kerak sangat, biasanya kita apa kita buat? Kuali ni dah kerak sangat lah, kita beli baru je lah, kedai RM2 banyak. Apa kita buat? Kita ambil kuali kita pun baling, buang, masuk dalam tong sampah. Begitulah wal'iyazubillah, bila Allah melihat hambanya biarkan dirinya tidak bertaubat kepada Allah, kerak dosanya tebal, maka Allah akan campakkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerak tebal sangat dah, tak boleh buat apa. Maka apa Allah buat pada orang macam ni? Masuk dalam neraka saja, tak ada faedahnya. Tapi sebab kita ada kesedaran, jiwa kita sudah dibangunkan oleh cahaya. Aku sebagai hamba Allah, aku perlu bertaubat. Aku banyak maksiat, aku banyak dosa-dosa yang lampau, dosa yang akan datang tak tahu lagi. Nak bertemu dengan Allah, aku nak bagaimana keadaan aku bertemu dengan Allah. Amal ibadat aku Allah terima ke tidak?
Jadi kalau sekiranya persoalan-persoalan itu kita dapat lontar, dapat hidayah daripada Allah begitu, sebenarnya kita sudah berjalan ke arah untuk menjadi orang yang bertaubat. Maka sebab itu kita sentiasa bertaubat. Nah, maka begitu tuan-tuan. Kita tak mahu jadi manusia yang mana hanya menggunakan akal. Kita kena naikkan sikit untuk menggunakan hati. Apatah lagi kita nak sampai kepada yang sir. Ini lagi jauh tuan-tuan. Sebab itu ulama bila sebutkan tentang peringkat-peringkat ini, kita peringkat qalbun pun kita dah surrender awal. Macam mana dengan fuadun, sarafun, lubbun, sirrun. Kalau lubbun itu sebagaimana disebutkan ulul albab. Ini Allah sebut selain daripada Nabi dan Rasul, golongan dipanggil golongan ulul albab ini sepanjang zaman. Di zaman Nabi khususnya ialah di kalangan dipanggil para sahabat itu, sebahagian daripada mereka disebut sebagai ulul albab. Kenapa? Albab itu diambil daripada lubbun. Bukan sekadar akal mereka guna, bukan sekadar hati mereka guna, mereka dah pergi lagi dalam, iaitu lubbun. Maka Allah panggil mereka ini adalah albab. Kita kalau kita melihat kejadian Allah Ta'ala, maka hanya kita fikir kebiasaannya dengan akal kita. Tak percaya tuan-tuan keluar daripada surau ini, tuan-tuan pergi tengok apa-apa sajalah tuan pandang. Cuba tengok, akal kita dibagi isyarat. Contohnya apa? Kita nampak kucing lah, habislah, tak ada apa dah. Paling tinggi sikit, up sikit, kesian kucing ni, kita pun ambil makan, kita bagi makan, masih lagi akal. Tapi kalau orang yang sudah hatinya Allah hidupkan, apabila dia melihat kucing, dia nampaklah kucing. Tetapi bila melihat dia kucing, contoh ni bukan contoh, melihat kucing, perasaan hati dia kata, wahai kucing, untung kau. Sebab apa untung? Sebab kucing engkau tidak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat esok. Aku akan dipertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala. Engkau tak dimasukkan dalam neraka. Aku tak tahu tempat mana lagi. Hati sudah hidup. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran banyak tuan-tuan. Allah kata tengok unta, tengok burung, tengok tengok kejadian-kejadian Allah di langit dan di bumi. Kenapa Allah sebut tengok? Supaya kita gerakkan hati kita, latih gerak hati kita, supaya hati kita ini dididik untuk hidup. Tapi kita tak gerakkan hati kita, kita biarkan hati kita beku. Bila kita tengok kucing tadi, begitu sajalah. Daripada mula kita belajar sekolah rendah, sampailah kita habis PhD pun, sekali pun ada PhD, melihat kucing, hanya kucing. Kalau begitulah tuan-tuan, kita tak bergerak daripada akal. Itu yang lahum qulubun la yafqahuna billah. Contohnya kita ambil peristiwa tsunami. Ramai orang masih lagi nampak, paling tinggi orang nampak, oh ini hikmah daripada Allah, full stop, habis. Kita jangan buat maksiat, nanti kan Allah bagi tsunami, habislah. Macam tu je lah. Tak cukup. Dia kena terus lagi, ke depan lagi, terus. Sebab qalbun itu bila dia pecah, pecahannya banyak. Maka kita nak sentiasa istiqamahkan hati kita guna. Kita nampak bahawa tsunami yang berlaku itu bukan sekadar dia nak mengancam kepada orang yang buat dosa, tetapi Allah nak memperkenalkan kebesaran dia. Betapa Allah itu berkuasa apa sahaja. Bila Allah berkuasa terhadap apa sahaja, Allah juga berkuasa kepada aku, nak buat apa sahaja pada aku. Maka kita pun munajat kepada Allah, ya Allah, aku kembali. Tubna ila Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Engkau berkuasa terhadap dia. Tsunami engkau boleh buat, kiamat engkau boleh buat, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Apatah lagi aku ni, bila-bila masa saja engkau boleh ambil, engkau buat apa saja pada aku. Ya Allah, aku berlindung daripada kasih, aku berlindung daripadamu ya Allah.
kurniakan kasih sayang. Mana kita melihat setiap kejadian-kejadian, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin. Itu Allah sebut. Langit dan bumi itu, orang golongan ulul albab ini sentiasa melihat kejadian di langit dan di bumi itu, menjadikan mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak. Sebab itu Allah Taala kata wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu ada kejadian? Diri kamu ni ada kejadian, tangan kaki. Wa fi anfusikum, dalam diri kamu ini ada, Allah ciptakan semuanya. Afala tubsirun, tidakkah kamu melihat? Kita pun belajar, oh tubsirun, tengok. Mau tengok 5 jari. Maka kita pun buat kajian saintifik. Macam mana Allah jadikan 5 jari? Kalau Allah jadi 6, kan? Bukan macam tu tuan-tuan. Allah jadikan 5 jari, Allah jadikan 10 jari. Bukan kita nampakkan ada 5 jari. Kalau Allah jadikan 2 jari kan susah nak makan nasi. Itu pula kita fikir, itu masih akal. Bila mana kita melihat kejadian yang Allah jadikan pada kita, buka hati kita, tembak pada hati kita, tajamkan hati kita, supaya bila kita melihat kita punya anggota ini, maka kita melihat betapa Allah Subhanahu wa taala penuh kasih sayang dia. Tengok jari, nampak kasih sayang Allah masuk dalam hati kita. Ya Allah, sayangnya engkau. Tengok ibu jari je, kita rasa kasih sayang Allah, terasa Allah memberi sayang pada kita, baru hidup hati kita. Tapi kalau kita melihat tangan kita, sebaik Allah bagi tangan ke 10, kalau tak 11 ke 12 buduh no. Itu saja, itu masih akal. Sebab itu Allah kata wa fi anfusikum, Allah gunakan tubsirun. Tubsirun itu maknanya mata hati. Mata hati kita mesti dibuka, dilatih. Kata para ulama, mesti dilatih. Tak dilatih tak jadi. Jadi begitulah pengarang dia nak mengatakan pada kita bahawa apabila kita membuat satu maksiat, maka sebenarnya kita mengikut hawa nafsu kita. Hawa nafsu ni apabila dia mengawal jiwa kita, kita menjadi orang yang paling gagal sekali. Macam tadilah, kita akan gagal kerana Allah dah sebut balhum adall ulaika kal an'am balhum adall. Kita akan menjadi orang yang kita akan jadi makhluk yang paling teruk sekali. Dan mengikut engkau bagi hawa nafsu yang jahat dan membuka kain pakaian malu kepada badan engkau. Bila buat maksiat sebenarnya kita membuka maruah kita. Maruah kita ini kita buka. Rasa malu dah tak ada lagi. Seolah-olah tiada ada kain pada badan engkau. Hilang rasa malu. Sebab malu itu minal iman. Al-haya'u minal iman. Dan kalau sebut tentang haya'nya tuan-tuan, sekarang dah tak ada orang malu dah tuan-tuan. Cerita suami kat rumah dia cerita isteri kat rumah dibawa dalam Facebook, ditunjuk lagi dalam Facebook, anak kita cerita dalam Facebook. Tak ada malu lagi dah. Kan Nabi kata, orang, kalau wanita yang paling baik adalah wanita yang duduk di rumah. Nabi kata, Ustaz, itu zaman Nabi, zaman sekarang tak. Tidak begitu. Sampai kiamat, bila Nabi cakap macam tu, itulah paling. Oh, itu macam mana bekerja Ustaz? Kalau dah bekerja buat macam mana? Tapi kalau dah bekerja, dia pergi sana begini. Ini sekarang bukan bekerja lagi tuan-tuan. Facebook terus. Hari ni makan apa? Hantar. Hari ni kerja apa? Hantar. Wallahualam tuan-tuan. Kalau kita ada hati yang begitu bersih, kita akan jaga aurat-aurat kita. Siapa aurat-aurat kita? Adalah anak dan isteri kita. Jangan dipertontonkan kepada orang. Ustaz, zaman sekarang tak boleh Ustaz. Kena Ustaz, kalau kita tak letak gambar isteri kita sebelah, isteri kita marah kat gitu. Sebab nanti kan dia kata bujang pula. Macam-macam. Begitulah tuan-tuan, zaman sekarang begitu. Yang baik dan yang buruk itu dah bercampur-campur. Nak menjaga keimanan dah tak ada dah. Kenapa? Bila kita jaga keimanan, kita dipanggil orang yang kolot. Sebab agama itu akan disisih. Nilai agama akan dibuang. Beragama, tetapi tidak ada nilai lagi. Sebagaimana Nabi menyebutkan, orang Islam pada akhir zaman seperti buih di lautan. Ada Islam, orang Islam ramai, tapi tidak ada nilai.
Kita tak mau macam tu. Dan bersegera engkau memperbuat sesuatu yang tiada redha Allah Ta'ala. Sebab punca buat maksiat tadi, dia buat benda yang Allah Ta'ala redha, tidak redha. Sebab itu ada munajat di kalangan ulama-ulama, khususnya ulama tasawuf Sufiah, dia mengatakan ada satu munajat yang sangat baik. Munajat ini doa, iaitu ada sebut apa? Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ini kalau ulama-ulama dahulu bila dia tanya macam mana nak luruskan istiqamah, macam mana nak luruskan hati supaya kita terhindar daripada niat-niat selain daripada Allah, maka bacalah ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Baca banyak-banyak. Nak keluar rumah, ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Nak semayang, ilahi anta maqsud. Supaya apa? Kita buat sesuatu itu hanya untuk Allah. Kita buat bukan selain daripada Allah, maka Allah akan lindungi kita daripada melakukan perbuatan yang Allah tidak redha. Serta sesuatu yang tersebut dahulu itu didapat bekas yang zahir daripada keruh pada sekalian anggota. Kesan daripada maksiat tadi akan menyebabkan kita mendapat bekas. Kita buat jahat, kita buat maksiat, maka nanti akan ada bekas. Kesan, macam kita kalau terluka ada paru. Orang yang buat maksiat juga akan ada paru. Sebahagian ulama mengatakan orang yang dimasukkan dalam neraka, setiap orang beriman yang masuk dalam neraka, apabila dimasukkan dalam syurga, ada bekas, kesan, tompok atau tanda. Bila masuk dalam syurga, orang syurga yang masuk tanpa hisab, orang syurga yang masuk tanpa dimasukkan dalam neraka, dia akan kenal ini bekas-bekas banduan ni. Begitulah bahasa. Ada bekas. Hati kita juga begitu. Kesan daripada maksiat itu akan ada kesannya, bekas. Anggota, dan juga dia kata memberi bekas kepada anggota yang zahir. Kesan kepada hati, kesan kepada zahir. Anggota juga memberi bekas. Kalau kita buat maksiat tanpa ibadat, tanpa taubat, dikesan kepada anggota banyak. Yang pertama dia kata anggota engkau dengan sebab maksiat jadilah mata. Mata ni anggota zahir. Kesan maksiat kepada zahir, kepada batin. Kesan kepada batin, kesan kepada zahir, contohnya dia kata mata banyak melihat kepada yang haram. Kita pelik, kenapa mata dia suka betul tengok benda yang haram? Kenapa? Kesan maksiat itu pada anggota, antaranya mata. Kecenderungan kita, mata kita melihat kepada yang haram, seronok. Bila mata kita seronok melihat perkara yang haram, itu puncanya taubat kita tidak diterima dan kita masih melakukan maksiat. Sebab itu kita suka. So kecenderungan anggota-anggota seperti mata tadi kepada yang haram itu menunjukkan kesan bekas kepada maksiat. Dan malas anggota berbuat taat. Kita malas nak buat taat pun juga disebabkan kesan daripada maksiat. Dan amal yang soleh dan meninggalkan daripada memelihara yang haram dan menyatakan usaha syahwat dan menghilangkan cahaya taat. Sebab daripada maksiat tadi hilang cahaya anggota kita. Setiap anggota kita ini ada cahaya ni. Bila kita buat maksiat, walaiyazubillah, cahaya anggota ni hilang, menyebabkan cahaya ketaatan itu juga akan hilang. Sekali lagi tuan-tuan, sampai batin ni. Dan didapati pula bekas yang batin dengan sebab maksiat itu, ada pun bekas yang batin seperti keras hati. Kesan daripada maksiat, kesan maksiat pada batin yang pertama sekali, hati menjadi qaswah. Thumma qasat qulubuhum. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah. Hati menjadi kesat, hati menjadi keras, sekeras-kerasnya. Dan menurut nafsu. Nafsu kita layan saja, ikut nafsu kita. Nak makan, nak minum, macam-macam. Segala nafsu kita turutkan dia. Itu kesan daripada maksiat yang pada aspek batin. Dan jadi banyak menjadi sempit dada dengan syahwat.
Dada kita disebut dada, bahasanya syahwat mana? Syahwat kita tidak ada batasnya. Semakin hendak, semakin hendak, semakin hendak. Dan hilang manis dan suka berbuat ibadat dan taat. Batin kita tak suka nak melakukan perkara ketaatan, bahkan menolak perkara-perkara baik yang baik, dan berlapis-lapis debu yang menegahkan daripada cahaya nur. Kita sebut tadi, disebabkan maksiat tadi menyebabkan cahaya tadi, debu-debu tadi itu cahaya nak masuk tak boleh, sebab diblok oleh debu-debu yang sangat tebal. Dan mengikut perintah hawa nafsu tadi dan yang lain daripada yang itu, dan lupa akan akhirat dan panjang azab. Kesan dia lagi lupa kita kepada hari akhirat kita dan panjang, sebahagian mengatakan ni panjang akal kita, panjang apa tu dipanggil mak jenin ni punya apa, panjang akal, panjang angan-angan, banyak angan-angannya. Oh tak apa, nanti aku pergi Mekah Madinah 1,000, 1,000, nanti Allah ampunlah dosa aku, nanti aku masuk dalam syurga, aku rasa aku ada syurga lah, cuba pegang tangan, sejuk kan, tu panjang angan-angannya. Padahal amal ibadat tahu mana. Tiada daripada maksiat melainkan berubah. Ni kita akan sebutlah nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu wa taala, betapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengajar kita supaya kita bersih hati kita, supaya kita ni sentiasa memberi keutamaan kepada mendidik jiwa kita, daripada kita sudahlah, kita dah lama dah didik, kita didik akal kita dah lama dah masuk sekolah, matematik pandai, bahasa Inggeris pandai, macam-macam benda kita pandai dah. Awal bagi anugerah pun dah pada kita, macam-macam dah kita dapat, award sana award sini dah, sampai satu masa kita kena sedari bahawa hati kita nak bertemu Allah. Bila hati kita nak bertemu Allah, kita kena bangkitkan hati kita, suka tak suka kita kena bantu hati kita untuk kita fungsikan hati kita supaya hati kita sentiasa hidup, diberi cahaya oleh Allah Ta'ala. Bila Allah bagi cahaya pada hati kita, mudah kita nak amal soleh. Sekalipun lutut kita sakit, tapi cahaya yang amat kuat akan menyebabkan kita punya semangat untuk melakukan ibadah semata-mata mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala